Kita bikhair na'am. Alhamdulillah muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah karunia Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kelapangan, memberikan peluang kepada kita semua dapat kita sama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengerjakan perkara yang telah diwajibkan, yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita mengikut apa yang telah disyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita duduk di dalam suatu majlis ilmu ataupun di dalam halaqah majlis zikir, yang mana majlis seperti ini adalah suatu majlis yang sangat disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah, apabila kita memahami akan konsep kehidupan kita di atas dunia ini, maka kita akan lihat di sana manusia akan bertemu dengan dua kehidupan. Kehidupan yang pertama yang dimaksudkan adalah kehidupan seorang manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan yang kedua yang dimaksudkan adalah kehidupan hidup di dalam kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sifatnya adalah sementara. Apabila dia bersifat sementara, maka mereka yang berada di dalamnya juga akan bersifat sementara. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dunia ini sementara, yang mana di penghujung hayat kehidupan dunia ini pasti akan ada akhirat. Begitu juga manusia yang hidup di dalamnya ataupun makhluk yang hidup di dalamnya, suatu ketika nanti pasti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia akan meninggalkan dunia ini. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, apabila kita memahami akan konsep Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, Allah Subhanahu wa taala lahirkan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat dan memahami yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini memiliki satu tanggungjawab yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yang mana ayat ini saya kira sering kita dengar, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maklumat kita. Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita di atas dunia. Maklumat yang perlu jelas adalah kita dilahirkan, dijadikan di atas dunia ini semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu tidak akan tersesat apabila dia memahami akan tanggungjawab dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti dia akan menggunakan kehidupan dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih mardatillah, meraih keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menggunakan kehidupan dunia ini untuk mendekatkan diri dengan Allah, untuk mendapat kecintaan daripada Allah, maka apabila dia masuk melangkah di dalam kehidupan yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejayaan ke atas diri.
musliman hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menjadikan setiap manusia itu insan itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaan daripada pengetahuan manusia. Maksud di sini tentang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaan daripada manusia, yang mana manusia perlu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu melaksanakan amalan kebaikan, walaupun amalan kebaikan itu adalah amalan yang sekecil-kecil amalan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan keridhaannya daripada manusia. Maka sebab itu manusia jangan sesekali memandang perkara kecil apabila ibadah yang dinamakan ibadah yang sunnah ataupun amalan kebaikan yang sekecil-kecil amalan, maka kita memandang dia sebagai suatu perkara yang kecil. Sebaliknya tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam pengetahuan Allah mungkin amalan yang sekecil itu akan memberikan suatu ganjaran yang sangat besar yang akan dia peroleh di hari akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya daripada manusia, yang mana manusia jangan sesekali melakukan dosa yang kecil, ataupun jangan memandang dosa kecil itu tidak memberi kesan kepada diri. Tuan-tuan dirahmati Allah, terkadang kita merasakan bahawa saya adalah dosa kecil sahaja, tetapi kita lupa tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya, yang mana kita melakukan dosa kecil itu rupanya menjadi asbab ataupun memberi akibat yang sangat besar, yang mana kita dihukum ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila terhimpunnya dosa kecil itu, maka apabila sudah banyaknya dosa kecil itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu hati kita untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dosa kecil itu, yang mana hati kita telah kita suka untuk menerima kebaikan, suka untuk beristighfar kepada Allah, suka untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu jangan kita memandang kecil tentang maksiat ataupun dosa yang kecil, kerana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya daripada manusia. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada malam ini tuan-tuan dirahmati Allah, kita menyambung kembali perbahasan kita di dalam kitab Al-Khataya fi Nadhar Islam, yang mana kita telah melangkah masuk di dalam tajuk yang baru, berdusta dan bahaya. Kita telah membicarakan tentang dosa yang ada berkaitan sesama manusia, yang mana perkara kita ini telah menetapkan beberapa dosa yang telah kita pelajari sebelum ini. Yang pertama, ya tuan-tuan dirahmati Allah, mengenai tentang melakukan kezaliman. Yang kedua, apabila tidak mencegah, apabila melihat sesuatu kemungkaran. Yang ketiga, meninggalkan jihad. Dan perkara yang keempat ataupun dosa yang
begitu juga tidak akan meninggal daripada kamu bab kata dusta. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan satu anggota yang mana anggota yang dinamakan lisan, lidah ataupun mulut, yang mana anggota yang sekecil ini tuan-tuan yang dirahmati Allah memberikan satu akibat yang sangat besar. Dan begitu juga lidah ini tuan-tuan yang dirahmati Allah menjadikan akibat atau kesan seseorang itu melakukan dosa besar ataupun menjadikan seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini disebabkan lidah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan lidah tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mana terkadang manusia menggunakan lidahnya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, maka akibatnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia yang bijak, dia menggunakan lidahnya untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, Rasulullah sebut tuan-tuan yang dirahmati Allah, hendaklah kamu melihara dua anggota, yang mana apabila kamu memelihara dua anggota ini, maka pasti kamu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dua anggota yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan, yang pertamanya di antara dua rahang. Di antara dua rahang tuan-tuan adalah lidah. Allah Subhanahu wa taala jadikan lidah, apabila dia memelihara lidahnya, maka dia akan wajib masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara dua perkara, Rasulullah sebut tuan-tuan, dua perkara ataupun dua anggota, yang mana apabila dia memelihara dua anggota ini, yang keduanya di antara dua perkara yang ini kemaluan, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan kemaluan dia untuk berzina ataupun melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka kita lihat, apabila kita membicarakan tentang berdusta, maka sudah tentu anggota yang terlibat adalah lidah, mulut kita. Ya. Di sana kita juga akan bincangkan sebentar nanti yang mana ada pendustaan yang dibolehkan ataupun bohong yang dibolehkan. Secara umum ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdusta ini, berbohong ini adalah satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang saya bacakan tadi, wa qala zur, dan akan menghentikan daripada bercakap bohong ataupun bercakap dusta. Dan ini hadis saja tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala juga sebut ayatul munafiq. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Jadi antara yang disebutkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, idza haddatha kadzab. Apabila dia berbicara, maka dia akan berdusta. Jelas tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut berbohong ini adalah satu perkara yang tidak baik bagi orang muslim atau mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik. Qala musannif rahimahullah taala, berkata pengarang kitab ini, bohong adalah penyakit yang menghinggapi masyarakat di segala zaman. Ia adalah penyebab utama bagi timbulnya segala macam bentuk keburukan dan kerendahan. Suatu masyarakat tidak akan lurus selama jika perbuatan bohong, jika perbuatan bohong ini berbahaya jendela di antara individu-individu, dan satu bangsa tidak akan boleh menaiki tanpa kemajuan kecuali jika berlandaskan kepada kejujuran.
Tuan-tuan dirahmati Allah, Islam itu tidak akan berjaya, masyarakat itu tidak akan berjaya, negara itu tidak akan berjaya sekiranya penganut itu ataupun masyarakat itu ada sifat yang kita sebutkan, yakni berdusta ataupun berbohong. Tidak akan maju negara ataupun sesebuah negeri apabila masyarakatnya itu ada sifat berdusta, berbohong. Ya. Ini yang diakui sendiri tuan-tuan dirahmati Allah. Ya. Kita lihat tuan, apabila seseorang itu berbohong, maka orang tidak akan percaya dengan. Apabila dia berdusta, mungkin kali pertama orang memberi peluang kepada dia. Tetapi apabila dia berbohong pada kali yang kedua, atau dia berdusta pada kali yang kedua, maka tidak ada peluang untuk diri. Orang tidak akan percaya kepada dirinya tuan-tuan dirahmati Allah. Maka sebab itu perkara kita ini mengatakan pasti tidak akan ada kemajuan apabila masyarakat ataupun orang yang berada di dalamnya memiliki sifat dusta atau berbohong. Perbuatan bohong akan menimbulkan rasa saling membenci antara sesama rakyat. Rasa saling mempercayai antara sesama akan hilang dan akan tercipta suatu bentuk masyarakat yang tidak berlandaskan asas saling menolong antara satu sama lain. Apabila bohong sudah bermaharajalela ke dalam tubuh masyarakat, maka hilanglah rasa senang dan keakraban antara anggota-anggota. Mengingati pengaruhnya yang sangat negatif dan membahayakan masyarakat, maka Islam melarang berbohong dan menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan dosa besar. Cukuplah kiranya untuk menjadi dalil pengharaman dusta ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi berdusta. Muslim muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah. Apabila ada seseorang itu memiliki sifat bohong, berdusta, maka keakraban itu akan hilang. Saling mempercayai antara satu sama lain akan hilang. Rakyat baik itu tidak akan mempercayai kita lagi. Mungkin sebelumnya kita sangat akrab dengannya, kita sangat rapat dengannya. Tetapi apabila kawan kita telah membohongi kita, kawan kita telah mendustakan kita, maka kita tidak akan bersama dengan. Kita tidak akan memberikan peluang kepadanya lagi. Dan ini akibat apabila seseorang itu melakukan pendustaan atau perbohongan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kesannya amat besar bagi kita lihat. Yang mana di antara kesan yang amat besar ialah seseorang itu akan terputusnya hubungan silaturahim. Ya. Kita akan putuskan hubungan silaturahim kerana kita rasa kita tidak boleh bersama dengannya. Kalau aku bersama dengannya, pasti aku akan tertipu ataupun dia akan melakukan pendustaan kali kedua ke atas diri. Kita memberikan kepercayaan kepada dia, tiba-tiba dia membohongi kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Tidak ada manusia yang akan mempercayai untuk kali yang kedua. Saya yakin tuan-tuan dirahmati Allah, kita sebagai manusia yang lemah, apabila kita percaya kepada seseorang, kita memberikan pengharapan kepada seseorang, tiba-tiba orang yang kita percayai, orang yang kita beri harapan kepada, dia bohong kepada kita, dia berdusta kepada kita, dia akan memberikan peluang kepada dia untuk kali ini. Begitu juga tuan-tuan dirahmati Allah di dalam pentadbiran, sama ada negara, negeri ataupun qaryah. Begitu juga di dalam kampung ataupun masyarakat sekalipun. Majikan tidak akan membiarkan orang yang ada di dalamnya yang melakukan pembohongan ataupun pendustaan. Apabila dibiarkan golongan seperti ini, pasti syariat itu akan musnah. Negara itu akan muflis apabila ada golongan-golongan yang seperti ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita mengenai tentang sifat dusta ini atau
ditimpakan kepada orang yang berdusta. Sampai begitu sekali tuan-tuan dirahmati Allah, supaya bersumpah untuk mencari kebenaran apabila seseorang itu melakukan pendusta. Apabila mempercayai, apabila diketahui bahawa dia telah melakukan pendustaan, maka sekiranya kalau dia tidak mengaku, maka disuruh untuk berdoa untuk mencari perkara yang sebenar. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kita membicarakan tentang pendustaan ini, pembohongan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak dinafikan. Di sana ada perkara yang dibolehkan. Ya, ada perkara yang dibolehkan. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab yang Al-Adhkar, dan Imam Nawawi menyebut di dalam kitab Al-Adhkar mengenai tentang pendustaan yang dibolehkan. Berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan tidak halal berdusta kecuali kepada 3 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tidaklah halal bagi seseorang itu berdusta kecuali kepada 3 perkara. Perkara yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pembohongan suami terhadap isteri, ataupun seorang suami berbohong terhadap isteri. Tapi lagi tuan-tuan, perbohongan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk mencari kasih sayang ataupun untuk mendapatkan redha isteri. Bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Apabila kita bicarakan tentang perkara ini, tuan-tuan, timbul di sana ada tipu sunat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tipu sunat itu tuan-tuan betul. Panggilan itu tak betul, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tipu sunat. Tipu sunat. Sunat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana kaedahnya? Sunat ini apabila dilakukan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak diadab. Ini sunat. Tiba-tiba tipu sunat, tipu dapat pahala, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tipu tak dapat pahala. Ya, jangan bohong, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sah itu sunat, sah itu sunat. Tak ada istilah di dalam Islam tipu sunat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ada tipu yang diharuskan, itu baru betul. Kita berbetulkan bagi tuan-tuan. Tipu yang diharuskan, yang dibolehkan, bukan tipu sunat. Baik. Maksud yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang mana berbohong terhadap istrinya untuk mendapat redha istrinya ataupun mewujudkan kasih sayang. Contoh yang paling mudah yang mungkin kita boleh kaitkan dengan suasana yang lain. Yang dimaksudkan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, contohnya suami balik daripada kerja. Ya. Suami balik daripada kerja, lalu sampai saja di rumah, tuan-tuan, untuk mudah kita faham. Sampai saja di rumah, lalu isteri mengajak suaminya untuk keluar, sama ada pergi walimah ataupun pergi bersiap. Maka isteri ajak suami untuk keluar daripada rumah. Pada ketika itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, suami dalam keadaan letih. Baru balik daripada kerja, tuan-tuan, dan suami isteri tanya, abang letih tak? Saya nak ajak keluar untuk pergi sekian-sekian, tempat sekian-sekian. Lalu suami boleh berbohong, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak letih, boleh kita pergi keluar.
menjadi termasuk di dalam bohong yang diharuskan. Jadi pertama yang dirahmati Allah itu yang pertama, yang mana bohong yang diharuskan, yang dibenarkan oleh syara. Selain daripada itu, pertama yang dirahmati Allah daripada ketiga ini, maka bohong yang haram sama sekali seseorang itu berdusta atau bercakap bohong. Pertama yang kedua yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mana di dalam peperangan strategi peperangan, maka pada ketika itu tentera Islam boleh berbohong. Ya, di dalam peperangan dibenarkan, tentu dirahmati Allah. Perkara yang kedua, perkara yang ketiga yang dibolehkan oleh syara untuk kita berdusta atau berbohong untuk mendamaikan di antara dua orang yang sedang bergaduh atau dua orang yang sedang memutuskan hubungan silaturahim, yang sedang bergaduh, yang sedang berkelahi. Maka pada ketika itu kita menjadi orang yang ketiga, kita boleh berbohong supaya apa? Perbohongan itu boleh mendamaikan, boleh mensatukan kedua orang tadi, menjalinkan hubungan semula, hubungan silaturahim. Jadi ada tiga perkara yang hanya dibolehkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita apabila kita ingin berbohong. Selain daripada itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ijma' ulama mengatakan bahawa bahwasanya ia adalah dosa yang besar, adalah suatu perkara yang diharamkan apabila seseorang itu melakukan. Muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga sebut di dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkannya kepada syurga. Kebaikan ataupun kejujuran yang dilakukan oleh seseorang itu menunjukkan kepada kebaikan seseorang itu, melakukan kebaikan, seseorang itu melakukan kebaikan. Maka apabila seseorang itu melakukan kebaikan, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dirinya ke dalam syurga Allah. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Orang yang jujur, Allah Subhanahu wa taala akan catat dia sebagai orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepercayaan kepada orang lain supaya orang lain percaya kepada dirinya apabila ada sifat jujur di dalam dirinya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya kalau tidak ada sifat jujur di dalam hatinya, apabila ada sifat dusta di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesan yang mana kepercayaan itu tidak akan diberikan kepada orang lain, yang mana orang lain tidak akan memberikan kepercayaan kepada diri. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang menjaga hati itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengawal diri kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka sebab itu kalau niat kita terbaik, niat kita niat yang baik, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita, tuan-tuan. Maka sebab itu, tuan-tuan, apabila kita nak melakukan sesuatu kebaikan, maka telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan niat yang baik. Maka sekiranya kalau terbit daripada hati kita, kurang kita niat yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang lain supaya tidak terkena dengan kejahatan yang ingin dia lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu perlu terbit apa yang keluar daripada hati kita, niat kita adalah perkara yang baik sahaja. Allah Subhanahu wa taala akan memandang kebaikan niat yang baik itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sediakan pahala. Walaupun hanya sekadar niat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apatah lagi apabila dia melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang kedua. Sebaliknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang
telah melakukan kezaliman terhadap manusia yang lain ataupun insan yang lain, apabila dia melakukan pendustaan orang yang lain berkenaan dengan kezaliman yang telah dilakukan oleh dirinya, maka kezaliman itu akan menjadi penyebab dia dihukum ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dirahmati Allah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan
Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita sambung sedikit hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna rajula yukadzibu hatta yaktubu 'inda Allahi kadzdzab." Rawahu Bukhari dan Muslim. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut secara jelas, apabila seseorang itu terus-menerus di dalam kebohongannya ataupun kedustaannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak teragak-agak untuk menulis dia sebagai seorang yang pembohong. Maka sebab itu tentang apabila seseorang itu dan dikenali sebagai seorang pendusta pembohong, maka tidak ada seorang yang akan percaya kepada dirinya. Ini kesalahan yang dirahmati Allah. Kita lihat zaman yang begitu canggih sekarang ini, tuan-tuan. Ya, dengan adanya Twitter, dengan adanya Facebook, dengan adanya segala-galanya, mudahnya manusia tercampak di dalam melakukan perkara-perkara yang kita bincangkan. Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, berita itu tidak betul, ataupun dia tidak dengar daripada mulut seseorang ini. Dia akan mendengar berita-berita yang dikatakan sebagai khabar angin ataupun fitnah, maka dia terus mempercayai lalu dia sebarkan. Maka dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadisnya, "Kafa bil mar'i an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kafa bil mar'i," memadai dengan seseorang itu. Al-muhadditha yang mana apabila dia berbicara ataupun dia menyampaikan, ya, al-muhadditha bi kulli ma sami'a, yang mana apabila dia menyampaikan satu berita itu, ma sami'a, yang ada dia tak dengar, itu dikatakan bohong ataupun berdusta. Ini tentang dirahmati Allah. Kita tak dengar yang begini menyampaikan berita, seolah-olah berita itu betul, maka kita telah melakukan satu kedustaan atau suatu penipuan. Tentang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan mengenai tentang kedustaan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila seseorang itu berdusta denganku, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, maka aku sediakan baginya di dalam ataupun tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, tempat tinggalnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dahsyat tentang apabila berdusta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berdusta dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan hadis tetapi kita katakan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah berdusta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kedustaan ataupun berbicara dengan bicara dusta ataupun kebohongan. Sebaliknya kita gunakan nikmat hidayah untuk kita melakukan perkara-perkara yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya hidayah itu mulut kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dalam